Tes, tes. Assalamualaikum. Boleh dengar semua? Okay, so hari ni mungkin korang dengar sedikit berbeza because cikgu pakai headphone. So kalau tak clear, just bagi tahu. Biasa cikgu pakai mikrofon lah kan. So ni akan bunyi lain sikit. But it's okay. Kalau tak jelas, just bagi tahu. Dan boleh nampak cikgu punya share screen yang ada nombor 13 ni. Nampak ke? Okay, good. Okay. So, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat hari Jumaat. Malam Jumaat lah. So, consider as Friday. Hopefully korang semua sihat. Okay. Korang dah dapat semua result exam dan korang punya working marking scheme. By the way, bukan cikgu yang buat soalan and bukan cikgu juga yang marking korang. So cikgu tak sure soalan apa yang keluar and cikgu tak tahu macam mana dia orang marking lah. So ada orang lain yang yang pemberi soalan dan juga pemeriksa. So cikgu tak sure. Tapi kalau korang ada persoalan tentang korang punya kertas jawapan itu boleh tanyalah. Okay, boleh raja. Okay. So, okay, tengok kepada cikgu punya share screen ni. Nampak? Of course korang nampak kan. Kita stop dekat soalan mana? Ni dah kan? Macam dah kan? Ke belum? Gabungan operasi set ni belum C dah? Is it? Okay. Okay. C dah. Okay. Thank you Sharifah. Okay, siapa yang Masrur. Thank you Masrur. Siapa yang baru join hari ini, welcome to the class. My name is Cikgu Fahmi. I'm going to teach you, I'm going to help you with your study in chapter 4. Student soalan ni bab 4 dan some of you guys mungkin dah belajar and some of you guys mungkin belum, but now we are on 4.3 lah, 4.3. Kita dah tengok macam mana set tu boleh bergabung dan mana dia akan overlap. Contohnya set A. Nipis ni tak. Too thin. A and ada B. Okay, and ada kawasan overlap kita belajar kan, which is A overlap dengan B, A and B. And kita ada belajar kat lepas tu ada A, B yang mana dia jadi union, dia bergabung kan, which is A combine dengan B. And kita belajar juga yang mana ada set pelengkap, contohnya ada set A, okay, ada set A, ada set B. So kalau kita perlu lorekkan, kita perlu sketch A prime, which is A prime maksudnya penggenap bagi A. So dia adalah sekeliling kecuali A. Everything except for A. Itu ialah penggenap bagi A. Setelah rupa dia. So, 3 things ni kita dah belajar sebelum ni, and kita belajar juga how numbers work dalam dia punya drawing kan, dalam kita punya gambar rajah fan, which is kalau kita tulis n of A, means that dia represent bilangan elemen dalam A. Okay, contoh macam kita ambil set A ni lah. So bilangan elemen dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So number of A is 5. Tu antara benda yang kita dah belajar
sebelum ini. So any question daripada previous subtopics? Ada apa-apa yang daripada kelas sebelum ni yang nak tanya ke before kita move on to 4.3? Ataupun semua okey? Kalau tak ada soalan, kita boleh move on. Hello, semua okey? Okay, good. So we're going to look at question number 4. Example tadi. Ada apa tak cakap nak explain pasal example ni? Tak ada kot. Basically, korang dah belajar pun sebelum ni, just kita nak go through sahaja soalan-soalan. I think sebenarnya korang dah okay kot, everything kan? Okay, jom kita tengok. Korang nak cikgu explain example ni dulu ataupun nak terus ke question A? Sebab A tu okay je, tak susah pun. Ataupun korang nak cikgu explain dulu example tu pasal apa? Okay. Okay. Oh, ada a few minta suruh explain example. It's okay. Jom kita tengok dekat example ni. Contoh, dia bagi set semester. So, again, bila korang jumpa simbol macam pelik ni kan, macam skutush kan. Macam what kind of witchcraft punya simbol kan. Macam WandaVision punya simbol. Sebab kalau korang ada Disney Plus, korang dah boleh tengok apa tu? Doctor Strange. And the apa tu? Multiverse apa benda lah of Madness kan. Yang ada Wanda tu. Semalam baru keluar rasanya. Boleh tengoklah guys. Siapa yang dah ada Disney Plus. Tak ada saja promote. Cikgu share je. Cikgu share dengan student cikgu. So kita orang kira bayar lah sama-sama kan. Kongsi-kongsi bayar pengungsi. Okay. So this is consider as universal set. Ni adalah gambar set semester. Which is kalau in that universe. Ni je wujud. So kita kalau nak draw lah, kalau cikgu boleh draw kan dalam satu kotak ni, ni adalah universe dia. Ni adalah universe dia. So bila kita cakap dia tu adalah universe dia, elemen-elemen ni berada dalam universe tu. Semua tu akan berada dalam ni lah, 10, 11, 12 sampai 18. Semua tu berada dalam universe tu. Okay, boleh faham? Okay, now bila dia kata set A 10, 13, so ada set A 10, 13, 15, ada set B 15, 16, 17, and kalau korang perasan ada nombor sama. Nampak tak? Nampak tak? Set A dengan B dia berkongsi nombor yang sama, okay? Dan ada set C 13, 15, 16 dan 17 pun dia berkongsi beberapa nombor yang sama, contohnya 13 sama 13, 15 sama 15, ada 3 kat sini, 15 dan ada 16. So 17 pun sama. Oh, wow, ada banyak nombor yang sama kat sini, yang overlap lah. Kita tahu akan berlaku overlap antara A, B dengan C, antara satu sama lain. So apa yang dia buat kat sini ialah dia buat senarai lah. So senarai ni simple je. Ni tak payah lukis tak apa. Okay, contohnya dia kata first dia minta A union B union C. So maksudnya dia nak senarai semua dalam A, semua dalam B dan semua dalam C. Maksudnya kalau ada set A, ada set B, ada set C. Okay, ada 3. A, B, C. So apa yang diminta adalah semua yang ada dalam A dan semua dalam B dan semua dalam C. Semua benda dalam tu, semua elemen di dalam tu. Tetapi tidak termasuk yang di luar daripada ketiga-tiga ni. Maksudnya dekat luar ni ada lagi kan. Maksudnya dekat universe ni ada lagi elemen kat luar. Maksudnya elemen dekat luar-luar ni. Masih ada lagi elemen, tapi yang kat luar tu tak masuk. Kat dalam tu sahaja. Okay. Okay, tak nak bincang banyak. Tu lukisan je lah untuk gambaran. Apa yang korang tengok kan? Bila dia suruh senaraikan A, B dan C macam ni kan. Bila dia minta kita senaraikan sahaja. Semua dalam A, semua dalam B dan semua dalam C. Kecuali
benda-benda yang sama jangan ulang. Cikgu ulang sekali lagi, benda-benda yang sama jangan ulang. Contoh kan, cikgu akan senaraikan dengan paling kecil sekali. Berapa? 10 paling kecil kan? Okey, tulis 10. Kemudian 12 ada tak? Tak ada. 13. Okey, 13. 14 ada? 14 tak ada. So 15 lah. 15. Okey, lepas 15, ni dah ada tak payah ulang. 16, okey 16. 17 ada? Okey, ada 17. 18? Tak ada, 19 pun tak ada. Okey, 19 dah lebih lah. So 13 dah ada, tak payah ulang. 15 dah ada, tak payah ulang. 16 dah ada, 17 pun dah ada. So 7 lah. Boleh faham? So set A, unit B, unit C adalah ini sahaja. Tak payah nak ambil yang lain. Ada soalan tak? And I'm gonna explain you kenapa dia tak berulang. Kan? Kalau tengok 13 muncul berapa kali? 13, 2 kali. 15 muncul 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali 15. So kalau kita nak senaraikan semua dalam A, semua dalam B, semua dalam C kan. Nak senaraikan, kita mesti kena ulang 3 kali. 15, 15, 15. Tapi tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dia berada dalam satu universe. Kalau korang tengok cerita, tiba-tiba kan. Kalau korang tengok cerita, Doctor Strange tu, dalam satu universe, ada satu je Doctor Strange. Faham tak? Kalau korang nak cari Doctor Strange lain, kena pergi universe lain baru jumpa. Ni untuk siapa yang tengok movie tu lah. So dalam kes ni, nombor 15 tu tak payah ulang. Ada satu je. So dalam satu universe tu, ada satu je nombor 15. Tak payah nak ulang banyak kali. Okay, boleh faham? Ada soalan yang tu? Semua okay? Everything's good? Okay, now kita akan tengok second question. So for second question, hi. Okay, cikgu tak boleh buka kamera because this is cikgu pakai apa tu kita panggil? Laptop. And kalau pakai PC boleh buka webcam kan? Okay. So number 2. Okay, number 2 overlap kan? Okay, so for number 2, ada A silang B silang C. Dia overlap. Overlap ni kat mana? Dan dia overlap ketiga-tiga dia. Maksudnya, dia kena ada pertindihan antara tiga-tiga set ni. So kat mana dia? Cuma kita tengok. Katakanlah, kan? Kita tengok kat sini. Kalau korang dah belajar bab ni, mungkin korang dah jumpa yang nombor-nombor tu. Tapi tak apa. Jom kita tengok. I try to explain lah. Cikgu try explain, okay? Lukisan ni kecil. I think cikgu draw besar sikit tak? Sinilah. Terlift. Okay. A, B, and C. Okay. Katakan cikgu buat drawing ni A. Tebalkan sikit. Tak nak. Ramai 50 orang hari ni. Baru perasan. Hi guys. Siapa yang baru join? Nama cikgu Fahmi. Hai Premila. Tadi dia buka webcam dia. Cikgu tengah-tengah lonting. Tak sempat nak tengok. Okay. How are you? Premila? Okay ke? Okay, everything is good. Okay, good. So, welcome to the class. And to all yang baru join juga, yeah, welcome to the class. Okay, now, cikgu akan lorekkan dekat sini A overlap with B and overlap with C lah. Dia akan bertindan tau. So, cikgu akan buat A ni color kuning for your reference. So, sekedush. This is kawasan A. And then, bolehlah buat biru dekat B. And then, sekedush B. And then, warna merah or pink lah. Sekedush dekat C. Okay. So, ada beberapa kawasan. Cuba korang tengok. Ada a few kawasan. Which kawasan yang ada 3 warna?
ada kuning, ada warna biru, and ada warna merah or pink lah. Which region? Cikgu bagi nombor lah so that you can look at the number. Okay, number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak tak ada 7 tempat? Kawasan mana yang ada 3 warna? Yeah, good. 7. If you look at number 7, dia ada 3 warna. Dia ada biru, merah, and kuning. Bermaksud kawasan 7 tu ialah kawasan yang overlap semua benda ni. Okay, boleh faham? A and B and C. Faham? Izzah, are you okay? Kan? Kawasan tu saja, kawasan 7. So, kawasan-kawasan lain ada beberapa warna je kalau tengok kan. Macam kalau area nombor 1 ni, ni warna kuning je. Right. Kalau merah ni, biru and kuning. Macam tu. So, area 7 ni je ada 3 warna. Boleh faham? Okay, good? Alright. Ada salah tak pasal ni? Anyone have any question? So, bermaksud kawasan ketujuh ni ialah dia mesti ada ataupun elemen ni mesti ada pada ketiga-tiga set. Dia mesti ada dekat set A, set B dan set C. Anyhow, luckily cikgu dah tanda awal tadi. If you look at senarai tiga-tiga ni, ada tak satu elemen yang ada pada ketiga-tiga set? Apa nombor yang sama on that 3 set? Yeah, good. It is 15. Perasan tak? Ada nombor 15, 15 dan 15. Ketiga-tiga ni ada nombor 15 pada set masing-masing. Kalau tak nampak, cikgu padam balik. Okay. 15, 15, 15. Tu saja kan. So, A overlap B overlap C ataupun A and B and C adalah 15. Faham tak? Okay. Ada orang tanya. Okay, ada orang tanya. Cikgu, can you explain one more time? Which part, Sharifah? Part yang mana nak cikgu explain? Part yang lukisan color-color ni ke? Or macam mana dapat 15? Which part? Lukisan yang color-color. Oh, okay, good. Cikgu explain yang tu dulu. So, dia macam ni. Kita nak cari persilangan antara set A, set B dan set C. Maksudnya, bila dia kata, contoh macam ni yang dia kata A and B and C. Maksudnya, elemen tu berada dalam set A, berada dalam set B dan berada dalam set C. Cikgu buatlah drawing. Sebab ada orang dia boleh imagine dengan Venn diagram. Ada orang dia tengok list tu dia dah nampak dah macam tengok list tu dah dapat. So lain orang lain cara dia faham. And lain orang lain cara dia tangkap jawapan tu. So tu yang cikgu draw dulu. So, cikgu draw 3 set A, B dengan C. And then bila cikgu draw 3 set which is sekejap ni. Kalau apa cikgu ni hijau. Okay. So cikgu draw A, B dengan C punya set. Nampak kan? Yang warna biru ni ada 3 bulatan. Then bila kita draw 3 bulatan ni, dia saling berlanggar, bukan berlanggar, dia saling overlap, bertindih kawasan dia dengan satu sama lain. So, bila kita bincang tentang A and B and C, kita kena cari kawasan yang tempat tu bertindan ketiga-tiga set. Maksudnya, set A dia ada, set B dia ada juga, and set C pun ada. So, kalau tengok kawasan, untuk memudahkan korang nampak, cikgu buatlah warna. Cikgu buat warna set A warna kuning kan tadi. So cikgu buat set A warna kuning and B cikgu buat warna biru dan C cikgu buat warna merah ataupun pink kan. Okay. So bila cikgu buat 3 warna ni, korang akan carilah kawasan
yang cikgu tanda tu ialah kawasan tau. Contoh macam kawasan 1. Kawasan 1 ni, sekejap. Ambil colour lain sikit. Merah boleh kot. Warna hijau, okey. Korang boleh nampak yang kawasan 1 ni ialah kawasan ni je. Kawasan ni, dalam ni. Bila tengok kawasan 1 ni, dia ada warna kuning je. Kalau korang tengok warna kawasan yang nombor 5 ni, dia ada 2 warna, betul tak? Dia ada warna biru dengan kuning. Kawasan, contohlah, cikgu ambil kawasan ni. Okay. Cuba korang tengok kawasan ni. Kawasan 5 dan 7 ni. 5 dan 7 ni, dia ada 2 warna je. Dia adalah warna pink. Tapi, cikgu nak fokus kepada yang dia punya dinding ni. Korang akan tengok, dia ada dinding biru dengan kuning. So, maksudnya di kawasan ni ialah kawasan A silang B. Ataupun A and B. Ataupun A overlap dengan B. Sebab dia bertindan antara 2 set. Iaitu set A dan set B. Boleh faham? Walaupun korang tengok tengah-tengah tu macam adalah set C sikit kena. Memang kena pun sebab kat bawah tu je kena. Tapi not exactly the whole sebahagian besar ni. Boleh faham tak? Okey ke? And then bila kita tengok secara detail lagi, kawasan yang ada tiga warna tu actually dekat kawasan ni. Kawasan tengah-tengah ni. Kawasan 7. Which is kalau kita nak lorekkan dia, kita lorekkan kat dalam ni. With sketch dekat tengah tu. Okay ke? Any question? Ni in form of drawing lah. Tapi boleh je without tengok lukisan tu. Cikgu tunjuk tu nak bagi gambaran je. Tapi tak tengok tu boleh jawab je sebenarnya. Tengoklah dekat gambar, tengoklah dekat list ni. If you look at the list and you search for the value, kan nilai, tengok apa nilai yang ada pada ketiga-tiga set. Tiga-tiga ni ada nombor 15 lah. 15. Semua ada 15. Boleh faham? Alright, good. Thank you. Next. Nombor 3. Nombor 3 apa ni? Nombor 3. Oh, okay. Oh, panjang juga nombor 3 dia buat. A. Okay. A silang B union dengan B silang C. Okay. Ini interesting. Okay. Cikgu akan buat drawing dia dulu lah. Okay. Cikgu akan buat drawing dia. So, padam dulu yang ni. Okay. First diminta A union B pula. Sekejap. Oh, okay. Cikgu nak tunjuk satu benda. A and B, kan? A and B ni kat sini. Kawasan sini. Okay. Lepas tu, B and C, kawasan dia dekat, kalau lain sikit. B and C dekat sini. B and C. Okay, boleh nampak tak? Kali hijau dengan merah. Hopefully dia tak mengganggu korang punya fikiran. Okay. Dia macam ni. Problem dengan dua kawasan ni adalah bila korang listkan, cikgu ulang sekali lagi. Bila korang listkan kawasan ni, kawasan yang hijau tu dengan kawasan yang merah ni, problem dia adalah dekat tengah ni ada kawasan yang bertindan dua warna tu. Menyebabkan bila kita tulis suatu nilai, dia akan berulang nilai yang sama. Jadi, bila dia berulang, korang kena buang nilai tersebut. Sebab apa? Cikgu dah sebut tadi, dekat dalam satu universe, tak boleh ada dua orang yang sama. Macam cerita Doctor Strange tadi. Dalam satu universe, kena ada seorang je Doctor Strange. Kalau ada dua tu, maksudnya dia daripada universe lain dah datang. So, dalam kes ni, okay, cikgu tunjuk dulu apa yang cikgu maksudkan. Okay, first ialah A and B. Okay, cuba bagi senarai A and B dekat dalam kita punya ni. So, tengok list ni, A and B. Tengok sini guys. Okay, A and B adalah
10, 13, 15, 16, 17, betul? Okay, faham? Okay, now kita senadarkan pula B and C. So B and C adalah kat sini. Okay, sekejap cikgu scroll atas sikit. Okay. So untuk B and C, dia adalah buka bracket. So B and C ni, tengok sini. 13 paling kecil, kemudian 14 ada, 15, 16, 17, tu je. Dah, 15, 16, 17. Oh, sama, dah lain. Okay, so sama. Jangan cakap padam. Skudush. Okay, now cuba tengok dekat kedua kawasan ni. Cikgu kena highlight kot. Buang dulu highlighter hijau ni. Okay. Oh, ada soalan? Okay, dia kata kalau tak ikut turutan salah ke cikgu? Tak salah actually. Boleh buat terabur pun. Itu pun dah ada orang tanya kan. Tak apa ke kalau kita tak tulis ikut turutan? Tak salah pun. Tak ada masalah pun. Nak tulis terbalik boleh. Nak tulis berterabur boleh. Cuma kalau dia berterabur, kita susah nak jumpa, kita susah nak kesan yang nilai yang sama. Kita macam serabut ni macam, faham tak? Kita susah nak jumpa benda yang sama. Sebab kita nak tengok yang sama tu kita nak ulangi dia. Kalau kita susun berterabur, kita susah nak catch nombor yang sama. Itu satu. Yang kedua, manusia dia lebih senang untuk cek satu benda dalam turutan berbanding benda tu berterabur. Kan? Pernah tengok nombor yang berterabur tak? Susah kan kita nak cari hujung ke hujung dia. Ataupun nak groupkan dia, susah. Tapi kalau nombor tu dalam turutan, cantik kan daripada awal sampai akhir, kan? Ataupun daripada akhir sampai awal, korang lebih senang tau untuk recognize, oh ni sama dengan yang ni. Ataupun oh ni ulang yang sama. Macam contohlah tadi kan. Kalau perasan cikgu cari A sampai C tadi kan, cikgu boleh tengok yang mana sama because kita start yang paling kecil. Bila sampai dekat 13, kita always check, oh dah buat tadi. Sampai 15, oh dah ada 15. So kita always senang nak check bila dia dalam turutan. Tu je sebenarnya. Dia tak wajib tulis dalam turutan, but it's really helpful. Dia memang membantu kita sebenarnya untuk kita jawab soalan. Tu je sebenarnya. So hopefully that's answer your question. And manusia ni juga dia lagi senang untuk kira dalam turutan menaik daripada dia kira ke belakang. For some reason kita lagi senang kira daripada 1, 2, 3 compare to 10, 9, 8. Faham tak? Countdown ni susah sikit sebenarnya. Sebab manusia ni, of course, mana-mana manusia pun, naturally to us, kita ni sentiasa berkembang. Bukan berkembang maksudnya makin kembang daripada size M ke size XL, tak. Maksudnya daripada baby, jadi toddler, jadi remaja, jadi dewasa kan. So manusia ni memang naturally dia ada sifat untuk berkembang, grow. Kan, grow mungkin daripada kanak-kanak kepada dewasa korang grow physical. For example, daripada baby to adult kan. Tapi bila korang dah dewasa, korang grow mentally, korang grow financially, korang grow dari sudut korang punya self management, everything lah. Human nature ialah always growing. So hopefully that's answer your question. Okay, so let's go on to this one. So bila korang nampak ada dua persilangan kat sini, A and B, B and C, kita nak ambil semua benda. Kita nak ambil semua dalam A and B dan juga C. So, kita nak ambil tapi tak nak ulang benda sama. So, kalau korang tengok kat sini, jawapan dia apa? Tanpa tengok dekat jawapan dekat sini kan, kat belah kiri ni, kita cuba senadarkan dulu. So, kita ada nombor 10. Sekejap, cikgu ambil highlighter. 10. Sekejap, cikgu highlight benda sama je lah. Okay, apa yang sama? 13 sama. 15 sama. 16, 17. Semua sama. Okay then. So, maksudnya, jawapan ni dah ada kat situ. Right.
15, 16, 17. So korang boleh expect jawapan dia. Tulis dia semua, cuma jangan ulang. So jawapan dia adalah untuk soalan tadi, jawapan ini adalah jawapan dia 10, 13, 15, 16, 17. Semua ni adalah jawapan dia. Dan kita akan ulangi benda yang sama. Okay, benda yang sama tu ada kat mana? Benda yang sama tu ada dekat kawasan tengah-tengah ni. Sekejap. Ada tak highlight? Oh, okay. Highlight tekanan merah. Yang sama tu ada pada tengah-tengah ni. Oh, merah gelap. Macam Wanda. Okay. So dekat tengah tu ialah kawasan yang overlap. Which is dia ada nilai-nilai yang sama. Apa nilai sama? 13, 15, 16, 17. Nah ni. 4 nombor ni berulang. Dia duduk kat tengah tu. Okay. So cuba tengok answer dia. Ada tak? Mana dia? Oh, kita salah. Sekejap nak check. A union B and union dengan B and C. Wait, what? Wait, let me check. Macam salah je ni. A union B dapat 15. No. Oh, A and B. Sorry. Cikgu tersalah tulis A and... Okay. Cikgu salah, dia pun salah. Cikgu dengan dia tertukar tanda. Sekejap. Masalah dia, cikgu terbaca yang ni tadi. Cikgu nak cakap yang A silang B sebenarnya. Cikgu terlihat tanda ni, sorry. I think I kena betulkan balik. Sorry. Salah tu. Dia salah actually. Cikgu salah agak. Dia salah because salah sign. Cikgu salah sebab cikgu baca sign dia. Cikgu terikut-ikut tanda ni. Tanda ni salah sebenarnya. It's not really union. Dia sepatut and. Lepas tu cikgu pergi follow pula tanda dia. Cikgu nak sekali lagi. Sorry. Dia kata A union B. Apa yang dia nak masukkan sebenarnya ialah A and B macam cikgu tulis ni. Tapi dia tersalah tanda. Tanda ni salah. Cikgu pula tersalah list. Sepatutnya cikgu list 15 je. Sepatutnya jawapan 15 tau. Which is jawapan dia betul. Tanda dia salah. Cikgu punya tanda ni betul. Cikgu punya jawapan tadi salah. Hopefully korang faham cikgu masukkan apa? Korang faham cikgu cakap apa? Guys, korang okey tak? Aduh. Tak perasan tadi. Okay, again I repeat. Sorry. Punyalah short explain. Tak perasan tadi salah yang tu. Okay, sekali lagi ya. Sorry guys. Again. A and B A and B ni tempat overlap A dengan B. Persilangan antara A dengan B. Sorry ya. Sekali lagi ya. So kosongkan minda anda yang tadi. Kena delete balik. Aduh. Sorry. Sabar ya perempuan. Kita ulangi sekali lagi. Aduh. Tanda dia ni lah menyebabkan cikgu confused. Okay, sorry. Okay, sekali lagi. Potong sikit mengelilurkan cikgu yang tu. Okay, A and B ni ialah A silang B. Yang mana elemen tu dia mesti berada dalam set A dan mesti berada dalam set B. Okay. Baik sangat tengok movie. Sampai, tak ada, saya tak tengok movie pun. Tadi je buka sikit. WandaVision, okay. WandaVision pula. Doctor Strange. Okay, sekali lagi ya. Cuba korang tengok A dengan B. Apakah yang sama antara dua elemen ni? Yang overlap ni. Nombor apa yang sama? Sorry guys. Tertengok yang lain tadi. Okay, antara dua set A dengan B, ada tak nombor yang sama? So, korang ada tahu? If you look at it, you will see that ada satu nombor je, which is 15. Betul tak? So, ya.
Correct, betul. 15. So ada satu sahaja. Ni yang dia cuba sampaikan dekat sini sebenarnya, tapi dia tersalah tanda. Dia buat union. Sepatutnya A and B. Cikgu pula pergi bantai semua. Cikgu pun pergi bantai dia punya union. Which is salah lah. Cikgu punya buat tadi kan. But it's okay. Now, kita tengok dekat seterusnya, B and C. Okay, ni baru betul tanda. B and C dia betul. Tengok ni. B tanda dia betul. So, ya. Cikgu buat sekali lagi. So, tadi sebab tadi cikgu tersalah. Okay, so B and C adalah kita akan tengok apa yang sama antara B dan juga C. Baru boleh tengok. So, sorry. Apa yang sama dengan antara B and C. So, if you look at that carefully, B dengan C. Apakah nombor yang sama antara B and C? Kalau korang tengok, 15 sama, 16 sama dan 17 juga sama kan? Betul tak? Okay, jom. 27. Okay. Sekejap. Sorry. Dia terscroll. Okay, thank you. Sharifah Nur Amira, Sarah and Muhammad Abkhari. Okay, so B and C ni ada 3 nombor, iaitu 15, 16, 17. Okay, 3 nombor. Baru betul. Okay. So now, untuk kita list down semua elemen yang cikgu dah conteng sampai tak nampak ni, kan? Dia berada pada dua kawasan tersebut lah, which is dia ada dekat A and B, dia berada juga dekat B and C. Cuma ingat pesanan cikgu tadi, korang salin nombor tersebut tapi jangan ulang dia. So apa list nombor dia untuk jawapan kita? Terpadan pula A tu, tak apa. So bila kita minta jawapan dia untuk soalan nombor 3, jawapan dia adalah 15, 16, 17. Senaraikan ke semua elemen tetapi jangan ulang. So kalau korang perasan 15 ada 2 kali. Tulis sekali je. Dah siap. Boleh faham? Tulis sekali sahaja. Dah siap. Sebab union ni korang ambil je semua elemen. Cuma sekali lagi, bila korang nampak je huruf U ataupun union, korang senaraikan. Korang pergi senaraikan semua nombor tu. Tetapi jangan ulang dia. Sebab apa? Dalam satu universe, dia kena ada satu je elemen. Dia tak boleh ada 2 elemen yang sama. Boleh faham? So, kalau tengok jawapan dia ni, 15, 16 dan 17. Okey ke? Okay, sorry. Tadi cikgu tertukar kat sini. Cikgu confuse dengan tanda tu. Hopefully korang tak confuse macam cikgu tadi. Hopefully korang okay. Right? Alright. So, next untuk nombor 4, dia kata A overlap ataupun AND B union dengan C prime. Ni quite tricky ya perempuan. Okay, ni quite tricky. But tak ada masalah. Korang boleh je senaraikan dia. So for this, cikgu nak pandang dulu. Kalau drawing lah. Kalau nak tengok drawing boleh je. Tapi ada je orang tak tengok drawing dah dapat jawapan. Cikgu pun taklah suruh korang buat drawing ni pun dalam exam. Just nak bagi korang faham je kat mana kedudukan dia. Selepas tu, you good to go lah. Tak payah pun draw this drawing. Cikgu buat universe dia. Okay. So kalau biru muda ni, tak nampak pula biru muda. I think untuk color lain. Sekejap. Kita pakai color universal lah, color hitam. So, sekejap. Okay, so this is our orang panggil universal set. Okay, so universal set yang ni ya. Yang kat bawah ni, yang cikgu kurung dengan black pen ni. Okay, so
dia bagi tahu A union dengan B, A overlap dengan B union dengan C prime. Okay, first cikgu akan buat C prime. Kat mana C prime tu? So, cikgu padamlah dulu color ni. Sekejap, boleh ke? Sekejap. C prime. How do I explain? Okay. Cikgu buang color ni lah sebab lebih mudah buat cikgu explain without the colors. Okay, now kita tengok C. So korang tahu, kita dah bincang tadi, C ialah kawasan ni kan, kawasan pink ni kan. Kita bincang C ialah kawasan pink ni. Okay, good. So, alamak. Tiba-tiba dia hilang. Sekali lagi. Dia tak alright. Okay, tak apa. C ialah kawasan yang cikgu bulat tadi. Okay. And C prime, okay, tanda C prime. Okay. Kalau kat dalam, kan, kat semua ni ialah C. Inside kita panggil C. So bila kita sebut pasal C prime, sebenarnya dia selain daripada C. Elemen-elemen di luar C. So kalau cikgu boleh lukis, dia berada di luar daripada C. Dia tak termasuk ke dalam C. Means that, apakah benda yang di luar daripada C? Maksudnya dia tak masuk ke dalam C. Di luar. Macam matahari pun ada. Okay. So, kawasan yang selain daripada C adalah semua benda tu. Faham tak? So, kalau kita boleh lorek dia, kan, padam dulu. Dia adalah semua kawasan kecuali C itself. Boleh faham? Okay, ini nama dia C prime. Semua kecuali C. Semua tempat dalam universe kecuali dalam C tu. Alright? So adalah C prime. Ni cikgu rasa korang dah belajar. Sebelum-sebelum ni yang kita dah discuss. Cuma siapa yang baru masuk mungkin korang belum belajar if korang tak belajar lagi kat sekolah. Ataupun might be korang dah belajar masa PT3 dulu. Tapi masa tu PDPR mungkin korang tak ingat kan. But it's okay. Kita buat yang ni dulu. Okay, now. Dia kata, untuk part yang cikgu nak bincang ni, yang cikgu highlight color merah dekat sini ni, bukan setakat C prime yang dia nak. Dia nak juga B. B union C prime. Bila B union dengan C prime, dia nak kawasan, semua kawasan C prime dan juga dia nak semua kawasan B. So, cikgu akan lorek dengan color merah yang sama tapi ke semua kawasan B. Mana B? Ni B. Yang cikgu lorek sekarang. Boleh faham? So, basically sekarang, dia nak elemen-elemen yang ada dekat kawasan yang cikgu ada, kawasan merah tu. Korang faham tak? Boleh korang faham tak? Ni cerita pasal kawasan. Dia tak cerita lagi pasal elemen-elemen dalam tu. Ni pasal kawasan je. So, untuk drawing, itulah drawing dia. Itulah kawasan dia. Hopefully, korang nampak lah. Tapi kalau korang nak tengok dekat yang lebih kecil boleh je. Cikgu contoh kat sini. Sekejap. So, maksud dia kita nak dekat kawasan semua ni. Termasuk B. Kan? Tapi selain daripada kawasan C. Dia sebenarnya lebih mudah kalau korang senaraikan elemen kat dalam lukisan. Tapi tak apalah. Cikgu malas buat untuk yang dekat situ. Kalau nak buat boleh je nanti. Nanti kita buat. Jangan risau. So itulah kawasan yang dimaksudkan. Yang warna hijau tu. Alright. Tapi susah nak tengok nilai dia kan. Okay, jom kita tengok satu-satu. So untuk buat soalan ni, untuk memudahkan kerja, korang cari dulu C prime tu apa. Tadi cikgu pernah bincangkan C prime tu apa. So C prime tu ialah nombor yang selain daripada C, dia di luar daripada C. So bila di luar daripada C, kita akan tengok semesta. Mana semesta? Sekejap. Scroll atas sikit. Kita pandang dulu.
untuk tidak memeningkan korang ataupun menghilangkan fokus sebab banyak sangat distraction kat situ. Okay, ni semesta dia. This is the whole thing is the universe. Okay, now kita nak list down what is C prime. Apa itu C prime? So kalau korang nak senaraikan C prime, korang tengok dulu C tu apa. Ni C kan? Untuk kita list down C prime dengan mudah, kita akan cancel je apa yang sama. So, apa yang sama? 13. Okay, potong. 15, potong. 16, potong. 17, potong. Apa yang tinggal daripada pemotongan korang, itulah C prime, which is 10, 11, 12, 14, 18. Ini sahaja. Okay, fine, senang kan? Macam cikgu sebut tadi, lukisan ni bukan jawapan tau. Ni nak bagi korang gambaran kat mana kedudukan dia dekat gambar Raja Hafan. Okay, so yang sebenarnya yang kat sini ni korang penjalan kerja. Okay, now B union C. Okay, B union C bermaksud semua dalam B dan semua dalam C prime. So B nak union, nak bersatu, nak berpakat dengan C prime. Macam korang belajar sejarah kan, Malayan Union, kesatuan Malaya at that time. So union ni is a kesatuan lah. So untuk senaraikan union macam biasalah, korang akan senaraikan semua dalam B dan semua dalam C prime. Cuma macam biasa, jangan ulangi nombor yang sama. Jom kita senaraikan dia. So untuk B union C prime, kita gonna list down, tapi jangan repeat benda yang sama. So start dengan nombor paling kecil lah. Macam tadi, berterabur tak apa, cikgu suka nombor yang meningkat. Lebih senang untuk dilihat. 1, 2, 10, 11, 12, 13 tak ada, 14, 15 ada kat sini. Okay. 16 ada, 17 ada, dan 18 ada kat sini balik. 18. So dia banyaklah sikit kan, betul tak? So this is what we call as B union C prime. Okay, B union C. Baru settle yang ni. Okay, baru settle yang tu. Dan dia nak benda tu overlap dengan A, bertindan dengan A. So mana A? Okay, settle tadi cukup padam dulu. Tak nak ganggu kita punya fokus. A apa? Ni A. So this is A. Okay, bila overlap, bila korang tampak tanda dan ataupun overlap, dia mesti elemen yang sama pada kedua-dua ni. Cikgu ulang sekali lagi, bila korang nampak overlap, dia nak elemen yang bertindan ataupun sama. So sekali lagi, A and B union C prime. So korang kena list down elemen yang sama sahaja, yang beza tak payah. So apa yang sama? Jom kita highlight sikit. 10 ada kat sini, 10 ada. Good. 13 ada tak? Tak ada. 15 ada? Ada. So 15 ada kat sini. Ada tak nombor lain? Tak ada kan? 2 je. Okeylah, 2 tu yang kita highlight. So 2 tu sahaja yang ada. So jawapan dia adalah 10 dan 15. Tu je. Okey? Faham soalan nombor 4 ni? Okay, panjang sikit explanation dia. Hopefully korang faham lah. Sebab ada orang dia kena explain detail baru dia macam, oh I see. Macam tu. Right. Okay. 13 mana ni? 13 tu kita tak ambil because kan kita bincang tentang tadi, kita sebut pasal overlap ini. Tanda dan. Dan ni dia mesti sama. Apa yang ada dalam A, dia mesti ada dalam B juga. Itu maksudnya dan. Maksudnya contoh dia kelab matematik dan kelab sains. So kita tengok nama dia dalam kelab matematik, ada nama dia. Tengok dalam kelab sains, ada nama dia. Dia nak masuk je dua-dua kelab. Kan? Boleh faham? Dalam kes ni, nombor 13, dia ada dekat A je. Tak ada dekat sini. Tak ada dekat BUC ni. Alright?
So tu beza antara union, U, dengan overlap tu yang and tu. Okay, hopefully korang faham. Kalau tengok ni dia dah complicated sikit lah sebab sebelum ni kita belajar dia berasingan kan. Sebelum ni kita belajar dia berasingan macam sebut tadi lah. Kita belajar benda ni tempat lain, ni tempat lain, ni tempat lain. So now dia gabungkan ke semua benda tu. So dia agak serabut lah sikit because they combine all those things yang kita belajar kan. Dia kompleks sikit. Macam mula-mula cerita Iron Man, cerita Thor, Captain America, bla 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 bla, ada banyak karakter, banyak movie, campur dalam cerita Avengers. So everything mix up. Gitulah kan. Yang ni guna teknologi. Yang ni ada kena gigit kat spider. Yang ni ada magic. Yang ni witchcraft. Macam-macam benda. Jumpa. Gitu. So dia mix up of everything lah. Sebab tu dia best. Kan? Macam korang tengok, bestnya movie Avengers. Sama lah korang buat sekarang. Soalan ni pun sama. Bestnya soalan ni. Ya. God of Thunder. Ada soalan? Okay. So, tak apa. Siapa ada soalan boleh tanya. Boleh open for question. Sementara tu cek pada padam dulu. If you have any question, boleh tanya. Kalau tak ada, bolehlah korang mencuba soalan A. Cuba. Padam sikit, padam. Okay, fully korang nampak. So, boleh buat soalan A. A ni tak ada pula yang prime. Ada. Ada prime tu. Baru perasan ada prime. So, yap. Korang boleh buat soalan A dulu. Okay, selamat mencuba. Kalau ada soalan, boleh tanya. Cikgu pergi ambil air sekejap. Okay, try first. Question A. Okay, can start now. Hello. Macam mana guys? Apa hasil dia guys? Boleh buat tak? Belum mula lagi Allah. Belum mula lagi. Baru buka buku. Hai. Tak ada. Macam cikgu explain tadi je, senang. Kan? Tapi yang cikgu explain tadi berjela lah sikit because nak bagi korang faham. Tapi bila korang dah buat, I think okay lah. Yes, is a okay, kita start nombor satu lah. Okay, kita start number one first. Okay, number one. What is your answer?
Okay. I got a few answer, and interestingly, that few answer agak berbeza ya. Bagus. Kita suka jawapan yang berbeza. Kalau sama je tak payah bincang lah, kan? Sebab korang dah tahu. Bagus jawapan yang berbeza. Ada lagi ke? Nak submit? Korang dapat apa? Lagi. Apa jawapan soalan A? Soalan A1. A1 first. Lain tak apa. Nombor 2, 3, 4 kita bincang sekejap lagi. Number 1 dulu. Ataupun ada orang, kalau nak tanya soalan tak apa. If you have any question, you can ask. Okay, good. Okay. Okay, good. Dah ada few answer. Okay, ada yang tak dapat ke? Boleh discuss? Okay, jom kita discuss. A union B. Ada lagi orang bagi. Okay. Most of jawapan yang korang bagi tu actually betul lah. Sangat senang kan? Okay, now A, B, C union. Union ni bersatu. Maksudnya kalau kita tengok sebelum ni dalam bentuk lukisan, kalau ada set A, set B and set C. So dia adalah kawasan yang meliputi kesemua dalam A, kesemua dalam B dan juga kesemua dalam C. Gitu. So dia ada kat ketiga-tiga bahagian ni. Dan of course korang akan jumpa benda yang berulang lah, overlap. Korang akan jumpa something overlap here, something overlap dekat sini, sini dan juga kat tengah tu lah. But it's okay. Benda yang overlap tu korang tak payah ulang dia. So bila korang diminta untuk drawing, macam ni lah rupa dia. Kalau kuning dekat dalam bulatan hijau ni kan. Okay, tu dah ada sudut lukisan. Kalau nak list down, senang je. Korang senaraikan semua dalam A, semua dalam B, semua dalam C. Senaraikan semua. Tetapi jangan ulangi dia. So, macam tadi juga, korang boleh senaraikan dia daripada nombor paling kecil ke nombor paling besar. Sebab apa? Kita lagi senang untuk tengok dia betul atau salah. So, A, union B, union C, sama dengan skedus paling kecil 20, 20, 30, 40, 50 ada tak? Tak ada. Terus ke 60, 70 tak ada. 70 tak ada. So 80 and 90. Oh 80. Ada kat ketiga-tiga dia. Okay, interesting. So tutup taratan the set. So siapa yang dapat macam ni? You are correct. Betul-betul. Tahniah untuk jawapan soalan nombor 1 anda. Give a clap to yourself. Tak ada. Okay. Tahniah. Ada soalan ke nombor 1 ni? Do you guys have any question for number 1? Everyone good? Ada soalan boleh tanya? Jangan risau. Jangan malu, jangan segan. You can ask question. Kenapa ni, kenapa bukan tu? Tanya je, jangan risau. Tak ada orang nak makan anda. Tak ada orang, tak ada nak marah anda. Okay, tak apa. Kalau ada just studio pub, terfikir tanya je. Don't worry. Okay, number 2.
untuk nombor 2, dia cakap A overlap dengan B union C. Buck. So, A kat mana? A kat sini. So, this is our A, this region. And where is the region of B union C ataupun Buck? So, B union C ada kat sini. This is whole semua B and semua C. So, kawasan yang overlap between those two ada kat tengah. Tapi tak nampak sangat kan? Catat cantik je. Kita kena color kot. Sekejap. Kita color lah. Mari korang nampak sikit. Kita colourful. In term of kawasan, ni kalau tiba-tiba diminta lah gambar rajah kan. Cikgu lukis ni so that korang faham dengan gambar rajah juga. Sebab ada soalan disuruh lukis. So I'm going to show you. So warna kuning tu ialah A. And B union C ni cikgu buat warna merah tak sesuai lah. Biru lah. Biru cun. So biru ni ialah B union C. Kenapa cikgu guna warna biru? Sebab biru bila dia overlap dengan kuning, dia akan jadi warna hijau. Korang tengok tu. Lama biru buruk lah. Okay. Yang kuning tu adalah, yang kuning asal dia adalah warna, yang kuning asal tu dia adalah A. Yang biru tu ialah B dengan C. Ataupun B union C. Dia warna biru. Okay. Dan yang tengah-tengah hijau tu, korang nampak kan? Ada warna hijau. Tempatnya dia bertindan tu. Yang dia overlap tu, ada warna hijau. Tempat yang warna hijau tu, itulah jawapan dia. Kalau korang diminta lah. Kalau korang diminta untuk sketch, tu kawasan dia. Tapi sekarang dia bukan minta lukisan, dia minta list. So, ya, jom kita list down. Untuk kita list down, lebih senang korang list satu-satu lah. A korang dah ada, cikgu tak nak listkan A, korang dah ada. So, dia akan membuang masa. So, kita list down benda yang tak ada je. Untuk soalan nombor 2 ni, kita list down benda yang tidak ada, iaitu apa yang tak ada? Yang tak ada lagi adalah B union C, betul tak? Okay, so, apakah B union C? Semua dalam B dan semua dalam C, tetapi jangan ulang benda yang sama. So, 20, 40, 60, 80. Ada 2 kali. Tulis sekali je. Okay, dah cukup B union C. Okay. So, sekarang untuk cari overlap antara A dengan B union C, korang kena tengok apakah elemen-elemen yang sama pada A dan juga pada B union C. Ada tak yang sama? Apa yang sama? Okay, pertama sekali, 30 tak ada. 20 tak. 40 pun tak. 60. Yes, 60. Sama nampaknya. 80. Sama nampaknya. 90. Tak. So, ada 2 sahaja nombor yang sama ataupun overlap. So, itulah nombor yang kita cari. Yes, so, itulah A. Mana A cikgu? Ya Allah. Maaf ya. Itulah A overlap kita punya B union C. So, jawapan dia adalah 60 dan 80. Okay? Faham? Everything's good? Any question about this?
No question? Okay, good. Padam dulu. Okay. Kalau soalan boleh tanya, jangan risau. We move on to number 3. Oh, number 3 ni dia tak ada bracket. So mysterious for number C. Because normally kita letak bracket because dia boleh jadi for C, for number 3, dia boleh jadi macam A and B union C. Betul tak? Macam soalan ni, which is kalau sama, saling balik lah jawapan dia. Kan, just saling balik je. Or, dia boleh jadi, sekejap, kita tulis dulu yang tu. Or, dia boleh jadi A and B union C. Pun boleh jadi juga. So, yang mana satu yang dia nak? Kalau A and B union dengan C, kawasan dia lain tau. Let me show you. Kalau A and B, kan? Ini cikgu roughly sketch lah. Kalau A and B kan, kawasan dia kat tengah-tengah ni. This is A and B, okay? Then union dengan C. Bila union dengan C, dia union dengan semua ni. Which is sebenarnya tak sama dengan yang ni. It is not the same with this one. Tak, lain. Because kalau perasan tadi, yang tempat untuk cikgu cakap yang ni kan, kawasan dia kat sini. Kat situ je. So, dua ni tak sama tau. Maksud cikgu, atas dengan bawah ni ialah dua benda yang sangat berlainan. Dia tak sama. Right. So now question number 3 ni, cikgu tak pasti apa yang dia nak. Korang ada suggestion tak for question number 3? Which one to do first? Dia berbeza antara dua tu. Any suggestion? Skema sekejap kalau sementara korang figure out tu, cikgu tengok dulu skema ada tak? Nombor 3 tak ada kurungan. Abqari. Nombor 3 tak ada kurungan. So kita tak tahu nak buat mana satu dulu. Sebab kalau kita kurung BUC, jawapan dia lain. Kata kita kurung A and B, jawapan dia lain. That is the mysterious part of this question. Tapi kalaulah kita ikut turutan lah kan. Kalau kita ikut turutan, okay lah, for the sake of this discussion lah, kita ikut turutan. Jom kita try. Ni kita try dulu. Nanti cikgu check answer lah. Sementara korang try, cikgu check answer. So for the sake of this discussion, why not kita buat A and B first, then union C. How about that? Boleh tak kita buat? Boleh tak korang buat? Sementara cikgu cari jawapan, cari skema. So kita decide lah A and B, buat dulu, then kita buat union C. Kita follow orang kata turutan kiri kanan. So we're gonna do this one first. So I'm gonna put in bracket so that korang faham. So boleh tak korang try nombor 3 dulu, then kita discuss, right? Boleh? Sementara kita nak scroll, takut kerana skema dia ada explain something.
Okey ke semua? Guys, korang still boleh dengar cikgu? Oh, okey, okey. Takut hilang, kan? Tiba-tiba hilang. Okay, try first. Number 3. Then I'll explain to you how to do it. Eh, okey ke? Nombor 3 dah dapat belum? Ada orang tanya you dengan N tu lain. Oh, ada orang confuse eh. Okay guys. Ni a quick revision lah kan. Untuk siapa yang dah belajar, untuk siapa yang belum belajar. Okay, cikgu akan revise sekali lagi eh. For those yang tanya, apa beza antara N dengan U? N ni adalah kawasan kalau kita lukis, dia overlap tau. Kalau set A dengan set B, yang bertindan ni. Ni A and B kita panggil. Dia A dan juga B. Kenapa lukisan ni bermaksud A dan B? Contohnya kalau A ni kelab matematik dan B ni kelab sains lah contoh kan. Contohnya. So ada beberapa orang yang dia ni jenis yang kaki masuk kelab tau. Bukan kelab yang clubbing tu. Ni kelab sekolah. Dia masuk kelab matematik dia masuk. Kelab sains pun dia masuk. So bila kita check nama dia kan. Check nama dia dekat kelab matematik dia ada. Dekat dalam tu. Bila check kelab sains pun ada dalam tu. So kawasan ni ada beberapa nama tau. Faham tak? Contohnya ada dalam ni, ada Ali, ada Zahra, ada siapa lagi? B siapa B? Baihaqi contoh kan? Ataupun Billy. So 3 orang ni, Ali, Zahra and Billy ni kan? Dia matematik dia masuk, sains dia masuk. So dia duduk dekat tengah-tengah. Bila check dalam group A, dia ada. Check dalam group B, dia pun ada. Now, union union ni, A union B adalah contoh kan macam ni kan. A union B maksudnya senarai semua. Semua dalam A dan semua dalam B. Berbeza dengan A and B. A and B ni kat tengah-tengah ni je. Bila kita minta senarai A and B, kita minta senarai semua ahli matematik dengan semua ahli sains. So bila kita minta senarai, memang ada banyaklah nama. Dan dalam senarai tu, kita akan tengok berulang tau. Ada A, Z dengan B ni kan, 3 orang ni. Dua kali nama dia keluar. Tapi bila kita nak kumpulkan orang, dia takkan ada jadi 2 orang. Dia still satu individu. Okey ke? Kalau kita pakai nombor boleh je tak? Kita tulis nombor Sementara korang buat nombor 3 tu, cikgu explain dulu kepada yang baru belajar. Takut dia terlepas benda ni baru kan. Okay, tak apa. It's okay.
Katakan ada nombor 1, 2 kat sini. And then 3 kat sini. 4, 5 kat sini. Okay. So A and B. Okay, A and B. Nombor 3 je lah. Sebab dia orang kata kawasan tengah tu. So kalau dia minta 1, 2, 3, 3 buruk 4 dengan 5. So dia minta A union B. Union ni masuk semua. So 1, 2, 3, 4, 5. Semua dalam tu. Tu beza antara union dengan overlap. Kalau overlap tu kawasan tengah-tengah tu je, yang bertindan tu je. Kalau union semua. Semua kawasan bermaksud semua elemen dalam tu lah. Alright, hopefully korang faham yang tu. So untuk nombor 3, boleh tak jawab? Nombor 3 ni boleh tak jawab guys? Okay, Afqari dah bagi answer. Orang lain? Same. Zari. Kira tu. Ataupun macam Madah bagi answer. Cakap dah sama. Okay, yang lain okay ke? Dapat answer? Untuk question number 3 yang cikgu bagi ni. So, kalau korang jumpa soalan macam ni, korang follow je daripada awal ni. So, korang buat yang ni dulu. A and B, union with C. Macam tu. Sebentar tu cikgu padam dulu lukisan cikgu ni. Bolehlah bagi jawapan sementara tu. Apa jawapan korang? Soalan nombor 3. Boleh buat ke? Okey, ada tengah buat. Tak apa, yang tengah buat silakan. It's okay. Okey, dah siap padam. Macam cikgu sebut tadi, untuk soalan ni, so kita akan buat yang first dulu, A and B. So A and B, kalau ikutkan kawasan di kat tengah-tengah ni, A and B yang kat sini. And bila kita sebut pasal union dengan C, so dia bersatu dengan semua dalam C. So means that dia bersatu dengan keseluruhan ini. That's the answer lah. Kalau dalam bentuk drawing lah. This is the answer kalau dalam drawing. Tapi kita nak dalam listing, nak senaraikan, jom kita list down. First kali A and B. A and B ni kita kena tengok untuk A and B. Kita kena tengok apakah yang sama dalam A dan B. Which is obviously ada satu je. Yang ni kan. Dalam set A dengan set B ada satu benda je. Satu elemen je sama. Which is 80. So yang ni kita dapat berapa? Satu benda je lah. 80. So dia akan union bersatu dengan set C. 80 tu akan bersatu dengan set C. Bila bersatu dengan set C, dia akan masuk segala benda dalam C tu, which is 20, 40, 60 dengan 80. Dia masuk semua. Kecuali dia tak akan ulang benda yang sama. So, jawapan dia akan jadi apa? Sekejap. Saya tarik padam. Sorry. Wait. Okay dah. So, jawapan dia adalah buka bracket 20, 40, 60 dan 80. That's the answer. Betul tak? Oh, ada. Oh, lepas kelas ada rakaman. Ada rakaman Izzah. Tapi cuba tanya admin. Izzah Cikgu tak sure dia orang letak kat mana. Cikgu tak pernah tengok pun rakaman kelas ni.
Sebab rasa kelakar pula dengan cikgu cakap seorang. Bukan cakap seorang. Macam dengar cikgu cakap dengan diri sendiri. Gitu. Rasa macam awkward. Macam cikgu daripada universe lain cakap dengan cikgu kat universe ni. Dah start mengarut kan? Okay. So Izzah boleh tanya admin. Dia orang letak kat mana rakaman tu. Anyhow, okay ke? Nombor 3. Jawapan dia yang cikgu tulis kat color purple ni. This is the answer. Okay ke semua? Any question about that? Okay, everything's good. Ada soalan ke? Kat mana-mana? Okay, kalau tak ada soalan, kita ke nombor 4. Number 4. Okay, number 4. A and B union dengan C prime. Okay, now it's not really B union C, but B union dengan C prime. Oh, B union dengan C prime ni besar kawasan dia. Okay, boleh buat dulu. Nombor 4, sambil tu cikgu nak betulkan drawing ni. Sekejap. Okay. So, sekejap. Lukis dulu semester dia. So, this is the universe. Okay. B union with C prime. A. So, B. Okay, semua B. Semua B. Semua B union with C prime. C prime ni di luar C. So, dia bersatu dengan everything di luar C. Everything except for C. Kecuali C. So, cikgu akan sketch everything. Tandakan semua benda kecuali C. So, everything in the universe except for C. And also termasuk dalam B lah sebab B include sekali. Okay, kejap. Dah siap. Cikgu punya contohnya. Boleh buat NFT ni guys. Okay, so apa yang korang lihat warna biru muda itulah B union with C prime. Hopefully korang faham gambar tu. So that is B union with C prime. Sebab kita nak kesemua dalam B dan kesemua dalam universe except for C. Hopefully korang faham lah yang tu. And then I'm gonna sketch untuk A. A is yellow. So semua ni A. Okay, semua ni ialah A. Okay, nampak tak A? A itu ialah warna kuning. Tetapi bukan setakat kuning. Most of it is green. Most of it is green. Nampak macam hijau sikit kan? Kalau tak nampak, cikgu try double color dia. Oh, tak ubah pun. Double. Tak apa. So, apa yang korang lihat? Jawapan dia untuk lukisan tepat, jawapan dia yang ni. Yang kali hijau kat dalam ni. Maksudnya kawasan ni Sekejap cikgu redraw dia. Kawasan ni. Nampak tak? That's the reason.
kawasan tu. Tu ialah kawasan A silang dengan B union C prime, which is agak weird, tapi that's the answer. Okay, hopefully that's answer your question untuk drawing, untuk lukisan lah. Tetapi untuk penyenaraian, jom kita senaraikan. A tak nak masalah, korang tahu this is A. Kita boleh bincang sekejap lagi. Cuma B union C prime. Untuk B union C prime, untuk membantu kita punya, orang kata, jawapan, kita kena senaraikan dululah C prime. So, kita nak senarai kat mana C prime? Okay, atas ni lah. So, you're gonna find C prime. Hopefully korang nampak kat atas tu. C prime ni basically everything in the universe except for benda dalam C. So kita akan buang benda-benda yang C tu. Kita tak nak elemen-elemen C. Kita nak buang dia. Tak nak C, kita nak outside of C. So buang 20, buang 40, buang 60, buang 80, buang. So korang dapatlah list of elemen yang bukan C, which is sekedus-sekedus 10, 30, 50, 70, and 90. Tu. So, itulah beberapa elemen yang selain daripada C. Okay, now kita nak buat B union C. Okay, sekejap. Nak buat B union C prime. Okay, sebab kita nak overlapkan dengan A kan. So, B union C prime adalah semua dalam B. Kita padam dulu. Perbuatan kita tadi kita padam. So, semua dekat B bersatu dengan semua dalam C prime. Semua dalam B dan semua dalam C prime. So, korang akan dapat elemen semua dalam B dan semua dalam C prime. Tapi B ada satu je. C prime yang banyak. So kita senaraikan daripada mula-mula paling kecil. Kan? Tengok dua ni. Tengok dua elemen ni. Tengok dua elemen ni. Dua elemen. Dua set tu. So yang pertama adalah 10, 30, 50, 70, 80, 80 ada dekat B kan? Dan akhir sekali adalah 90 lah. Tutup 90 yang terakhir sekali. Okey ke setakat ni? B union C. Okay, now kita nak buat soalan yang diminta. Diminta apa tadi? Sekejap untuk kala lain sikit. Diminta A overlap ataupun N B union C prime. Okey. A union C prime, kita ambil apa sahaja dekat A, bukan apa sahajalah. Sorry. Kita akan lihat A. Ambil highlighter sikit. Semua dekat A ni. Okay, semua dekat A. Dan lihat dekat semua dekat ni. Ada tak elemen-elemen yang sama? Ada yang sama? So bila kita lihat betul-betul ada 30 kat sini. Sini ada 30. Sorry. Bukan. Sorry. Kat sini 30. Ada 60? Oh tak ada. 80? Oh ada. Ada kan? And then 90. Ada lah. So ada 3 elemen yang sama pada kedua-dua. Ada dekat A 30, 80, 90. Dekat B union C prime ada 30, 80, 90. So tiga-tiga elemen ni sama. So kita akan senaraikan dia di sini. So jawapan dia adalah 30, 80, 90. So N ialah overlap.
Overlap maksudnya yang sama. Elemen yang sama berulang. Itu overlap. Union, you senaraikan semuanya tapi jangan ulang. Itu beza antara and dengan you dari sudut penyenaraian. Okay, now open for question. Ada apa-apa soalan? Tuan-tuan dan puan-puan? Semua okey ke? Semua okey, semua okey, semua okey? Okay, good. Cepat. Ada apa soalan? Semua okey? Alhamdulillah. Okey. Okey, ada orang tanya, cikgu dalam set tu, kat nombor tu kan ada macam titik sebelah dia, wajib letak. Okey, okey. Good question. Actually, kalau korang ni dari sudut color-color ni korang faham kan? Bila korang nak lukis satu gambar rajah and nak letakkan elemen dia, korang kena letak dot macam cikgu draw tadi. Kalau korang perasan, cikgu buat tadi, contohnya dalam set. Contohlah, kita ambil sini, soalan ni cikgu lukis set A. So untuk set A ada 10, 13 dengan 15. 3 kan? So biasanya setiap tu akan diwakili oleh dot. Macam tu. Ataupun korang ingat tak korang belajar masa bab 1 yang ada macam hubungan tu, 1 kepada 1, banyak kepada 1. Kan dia ada dot kat situ kan? Itulah dot dia. Dot tu mewakili kedudukan elemen dia. Gitu. Kalau tak ada dot, itu adalah bilangan. Contoh kalau dia buat macam set A, set B. Dia kata 7, 6, 1 ataupun 9. Tu maksudnya bilangan elemen kat dalam tu. Kalau dia tak tulis dot, tak ada dot, itu adalah bilangan elemen kat dalam tu. Okay ke? Hopefully that answer your question. Sarah, you understand? Yes, dot tu menunjukkan it's an element of set tu. Dia elemen dalam set tu. Kalau tak ada dot, number saja, then it should shows that bilangan elemen dalam tu. It's a number of element. It's not the element itself. It's just a number of element. Right? Okay, thank you, Ika. Hopefully you can move on. Ada soalan lain ke? Okay. Okay, bawah ni ada satu lagi tahu soalan. B. Dah. Ni ke dot-dot tu. Okay, you can try yang ni. Kita bincang insyaAllah next class sebab tak sempat. Ni pun dah 10 something dah, korang pun nak rehat. So, tak boleh move on. Okay. Okay, if you guys have any soalan, if you guys have any question, korang boleh direct cikgu 013-360-0089. Tak nampak Sekejap. 013-360-0089. Kalau korang perlukan quick reply, korang boleh WhatsApp or Telegram lah. Sekarang Telegram dah ada yang berbayar, tak relax punya Telegram. Ataupun korang boleh roger dekat Discord lah. Discord, kalau cikgu selalu screenshot something and letak kat Discord. So, and Discord bukan add. Discord will be ALFAHMU skedush 0186 lah. Sometimes cikgu screenshot something letak kat situ lah. Tapi recording tak ada lah. Recording korang kena minta dengan admin lah. Ada link. Cikgu cuma screenshot important thing je lah. Boleh roger cikgu dekat Discord lah kalau nak. Or IG tak tahu ya. Dah lama tak guna IG. Ni IG cikgu. Okay. Kalau korang kalau korang nak tengok kat Discord pun boleh. Nak ajak main Valo pun boleh. Tapi dah lama tak main lah. Sekarang cikgu tengah study cryptocurrency. So kalau korang nak belajar, kalau korang ada information about cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Solana and so on, boleh roger. Nak jual NFT ke? Tarik baju tulisan? Oh ya. Yeah.
Terlalu bawah ke? Nurin, okey tak tu Nurin? Are you okay? Okay. So I think that's all for today. Apa-apa hal korang boleh raja cikgu. Nanti kita jumpa. Yeah, yes, I'm calling. Apa-apa hal boleh raja. Okay. Hopefully kita jumpa lagi in our next class. InsyaAllah. Okay guys. Have a great weekend. Orang Kelantan je lah great weekend kan. Dengan Terengganu, dengan Johor. Have a great Friday, guys. So see you guys next class, insyaAllah. You're welcome. Bye. Don't forget to subscribe. Jangan lupa untuk vote dekat Telegram channel juga. Okay. Bye. Thank you. Welcome. Sama-sama. Assalam. Good night. Boy. Welcome.